A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni kita buat tazkirah dalam tempoh PKPB ini dalam bentuk tazkirah ringkas sambungan talaki kita, iaitu malam ini surah Al-Asr. Surah ini sering dibaca, sering selepas majlis-majlis ilmu. Biasanya daripada tabi'in lagi dia bermuzakarah dengan surah Al-Asr, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayatnya cuma 3 ayat. Ringkas. Tetapi kalau ikut mazhab, kalau ikut Al-Imam Asy-Syafi'i, dia kata ayat dalam kajian dia, dalam kajian imam kita, Imam besar Imam Syafi'i, dia kata surah Al-Asr ini amat penting. Beliau menukilkan yang ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir, kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Dia kata kalau ditakdirkan Allah tidak menurunkan surah-surah yang lain, maka untuk dia memadai untuk manusia melaksanakan hak-hak dia untuk hidup di dunia dengan memahami surah Al-Asr. Maka penting sekali. Sekadar faham surah Al-Asr cukup, kata Ketua Imam Syafi'i, cukup untuk kita menunaikan hak-hak dalam kehidupan kita untuk pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Atas faktor itu pentingnya sangat untuk kita memahami surah Al-Asr. Sebab itu sering dalam para tabi'in mengakhiri majlis-majlis ilmu mereka dengan membaca surah Al-Asr. Pasal dia faham tentang pentingnya surah Al-Asr. Jadi kita tengok apa dia surah Al-Asr. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, surah Al-Asr iaitu suatu surah yang mempunyai dakwa ataupun perkara pokok tazhid minad dunia. Bagaimana cara zuhud kepada dunia ini, yakni Allah nak ceritakan bila bertembung dengan kepentingan akhirat, maka kita akan suka dengan hari akhirat. Kita akan menyintai hari akhirat. Yakni kita akan menyintai syurga, suatu anugerah Allah yang paling hebat yang diberi kepada manusia, yang mengurangkan kepentingan dunia. Yakni bila tengok bahagia syurga, hebatnya syurga, maka manusia akan berusaha, berikhtiar nak pergi ke syurga tersebut. Jadi cara mana? Allah ceritakan ada berbagai-bagai cara dalam surah Al-Asr. Bagaimana untuk mereka yang nak pergi syurga, mereka yang menyintai syurga, maka dia kena faham, dia kena ikuti semua arahan-arahan Allah dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Allah bersumpah dan demi masa. Ini ramai orang yang terjemah macam itu, demi masa. Tapi tafsir ada satu kaedah lain lagi. Tafsir mengatakan demi waktu asar. Dua tafsiran, demi waktu asar ataupun demi masa. Dua-dua pun kita boleh terima. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Pasal nak ceritanya, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, waktu asar ini suatu waktu yang amat penting. Kenapa penting? Kerana manusia lalai leka dalam waktu asar. Manusia tidak
manusia lalai leka, tidak menunaikan hak, terutamanya dalam berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menunaikan solat asar yang berjemaah. Pasal apa? Pasal waktu-waktu lain, tak waktu-waktu yang lain. Waktu subuh, kita ada pilihan bangun tidur kena solat subuh. Waktu zuhur tengah rehat, kita akan solat zuhur. Waktu maghrib tak ada tempat nak pergi tempat lain, solat maghrib. Waktu isya sebelum tidur kita solat isya. Tapi waktu asar ramai orang terlepas pandang. Pasal tengah syok tidur, waktu zuhur tidur sekejap, kita masuk bekerja, tengah syok bekerja, kita mengatakan sempat karanglah, sempat petang kita solat asar, maka kita lalai leka. Begitu juga dengan orang bekerja kat office. Nak balik solat asar kat rumah lah, sempat lagi. Dia pun habiskan kerja dulu. Maka waktu-waktu ini kita sambil mengambil leka, lara dengan untuk menyelesaikan solat asar, untuk menyegerakan. Sepatutnya bila masuk saja waktu asar, kita segerakan solat, menyelesaikan tuntutan asar. Tapi kita mengambil mudah. Jadi pentingnya asar. Pertama, pasal atas faktor itulah Allah dalam hadis Nabi, amalan di antara amalan-amalan penting ialah solat. Kumpulkan semua amalan-amalan kita dengan Allah ini solat. Dan di antara solat pula yang bernilai ialah solat asar. Jadi pentingnya. Maka atas itu Allah bersumpah dengan demi waktu asar yang banyak sekali manusia lalai leka untuk solat asar ini, untuk melaksanakan tuntutan dalam solat asar ini. Pertama, tafsir yang kedua ialah demi masa. Kenapa demi masa? Pasal masa itu amat-amat penting. Masa saja bila kita lalai leka dalam menggunakan masa, terutamanya untuk masa yang Allah peruntukkan untuk pergi menemui dia di hari akhirat, maka kita akan ketinggalan. Masa tak akan dapat dikembalikan. Masa muda kita, masa kita ke mana kita guna masa penghidupan kita, ke mana kita gunakan masa kita, usia kita, itulah berkaitan dengan ayat masa. Dan Allah bersumpah dengan makhluk, yakni makhluk masa, dan demi masa, wahai hambaku, demi waktu masa yang amat-amat penting sekali, cuba kamu perhatikan bagaimana kamu guna masa tersebut. Kalau kamu betul-betul menyintai syurga, betul-betul kamu datang nak menemui aku pada hari akhirat nanti, maka sejauh mana kamu guna masa kamu tersebut sebagaimana yang aku peruntukkan untuk hamba-Ku, wahai manusia semua. Demi masa. Demi masa, apa dia? Jawapan kepada sumpah. Ini yang Allah nak ceritakan pentingnya. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Kenapa? Ada benda penting lagi yang Allah nak kita memahami dengan sumpahan dia. Jawapan kepada sumpah iaitu innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, di dalam kerugian yang amat-amat besar. Kena terjemahnya tu Demi masa tadi, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian yang amat-amat besar. Rugi. Allah kata rugi. Demi manusia yang tak pandai menggunakan masa akan rugi. Tapi Allah nyatakan sini la fi, di dalam. Nak ceritanya bila kita terlepas rugi masa itu tak dapat masuk dah. Dalam maknanya dalam satu benda yang dalam, bila kita jatuh dalam tu tak mampu nak naik lagi. Begitu juga manusia. Bila kita terjatuh dalam kerugian, kita mampu nak naik lagi. Maka deritalah kita di hari akhirat, selama-lamanya kita terhumban dalam neraka. Tak boleh nak keluar lagi. Sebab tu Allah nyatakan dalam. Bukan sebab tu ada juga kata mengatakan innal insana khus. Innal insana nakhus. Manusia, semua manusia kerugian. Ini dalam kerugian, nak ceritanya betul-betul dalam kerugian yang amat sangat. Maka di sini Allah nak ceritanya kenapa rugi. Dalam kehidupan dunia, kalau kita cerita imbas kembali kehidupan kita dunia, untung rugi macam mana? Rugi lawan dia untung. Contoh perniagaan. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah kaitkan kehidupan dunia ini sebagai perniagaan. At-tijarah, perniagaan. Nabi cerita dalam ayat, banyak dalam ayat Quran pun, adakah aku nak cerita bersama satu bagaimana kamu nak untung?
Nak untung dia ialah akhirat. Sesiapa yang menyintai akhirat, yakni orang yang menyintai syurga, yakni orang yang menggunakan masa dia sebagaimana yang Allah nak garis panduankan. Dalam ayat ini, bagaimana nak masuk syurga, Allah akan ceritakan cara masa yang kita gunakan, iaitu orang yang tidak rugi tadi, iaitu orang yang betul-betul menggunakan masa dia sebagaimana yang Allah akan ceritakan. Kalau tidak, manusia dalam kerugian yang besar, tak boleh naik lagi. Terlanjur terlepas, tak boleh naik lagi. Maka sebegitu juga dengan orang yang perniagaan, semua orang berniaga nak untung. Tak ada kita menghabiskan modal yang banyak atas dunia ini, melabur modal, melabur duit, melabur tenaga, nak untung. Tiba-tiba kita amat malang kalau kita rugi. Tapi rugi atas dunia, kita ada peluang lagi nak minta tolong orang, nak buat pinjaman bank, nak buat berbagai-bagai pilihan lagi atas dunia. Tetapi kalau kita rugi akhirat, rugi selama-lamanya. Pasal itulah bermulanya penghidupan kita. Kita akan menyesal, kita akan menangis, kita akan meraung dalam neraka jahanam. Selama-lamanya kita berada dalam kerugian. Dan di sanalah merupakan kerugian yang paling-paling besar. Sebab itu tujuan kita hidup di dunia, kita ada hajat. Ada hajat. Sekecil-kecil hajat apa dia? Hajat ada di dunia. Sebesar-besar hajat nak dapat syurga Allah. Tapi kita tak faham. Sebab itu kita salah mengguna masa. Maka atas faktor itulah kita menggunakan sebahagian besar masa kita untuk mengejar kekayaan dunia, mengejar perniagaan dunia. Maka tiba-tiba kita kerugian. Allah kata, kita rugi pasal kamu kejar dunia, aku akan bagi kamu dunia. Tapi kamu akan terlepas ke akhirat. Tapi kalau kamu guna masa tersebut untuk hari akhirat, dunia aku bagi kepada kamu, wahai hamba. Maka atas apa itu, pentingnya Allah bersumpah dengan masa. Semua manusia akan dalam kerugian. Kecuali, ini Allah cerita ni, illallazina amanu. Orang yang, kecuali orang-orang yang beriman. Apa dia beriman? Iman ini kena tafsirkan iman yang sempurna. Semua orang mengaku dia beriman. Dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nas, di kalangan manusia, orang mengatakan kami telah beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Lisan. Kata-kata kita, semua orang Islam mengatakan dia dah beriman dah. Kami beriman. Kami beriman dengan semua rukun-rukun iman. Setengah tu mengatakan kami telah hafal sifat 20, belajar sifat 20, cukup daripada kami dah. Dia yakin dengan sifat 20, dia mengatakan dia dah beriman. Sifat 20 hanya sekadar mengenal sifat-sifat Allah. Banyak lagi iman-iman, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan Nabi, percaya dengan kitab-kitab, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan Allah dan Quran, semua sekali ada. Itu set rukun-rukun iman. Tapi kalau sekadar kita kata kami dah beriman, betul tak? Betul, kita dapat menerima iman sebagaimana yang Allah kehendaki. Bagaimana cara? Allah cerita dalam ayat-ayat Al-Quran dia. Semua ayat-ayat mengenai malaikat, ayat-ayat mengenai Rasul, ayat-ayat mengenai Al-Quran, semua sekali ada. Maka atas faktu beriman, illal lazina aman, orang beriman, orang yang boleh menerima dengan sempurna. Orang yang boleh menerima dengan sempurna keimanan tersebut. Bukan setakat tahu, belajar, ambil, beramal dengan dia dan meninggalkan segala yang bercanggah dengan iman tadi, barulah iman yang benar. Jadi, adakah kita beriman yang benar? Seperti mana ayat tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Kamu tak beriman. Mulut kamu saja bukan beriman, kamu beriman, tapi dalam ayat-ayat kami kamu bantah. Amalan-amalan Nabi kami kamu bantah. Ada takdir, kamu bantah. Berbagai-bagai rukun iman kamu hanya mengetahui saja, tetapi kamu tak menerima 100% rukun-rukun iman tersebut. Ini hanya di bibir mulut saja kamu beriman. Sebenarnya wa ma hum bimu'minin, kamu tidak beriman sebenarnya. Itu maksud illal lazina amanu. Kita kena beriman dengan sempurna semua sekali dalam
keenam-enam rukun iman kita. Belajar, faham dan pegang betul-betul. Itulah i'tiqad, itulah dia punya i'tiqad, kita punya keyakinan dengan iman tersebut. Terima akidah jelas, terima akidah jelas. Dia berbeza iman dengan mengetahui. Kita hanya sekadar tahu, kita beriman. Kalau kita tengok berapa ramai profesor-profesor yang mahir hadis, yang mahir Al-Quran, tapi masih lagi agama Yahudi. Pasal dia tak terima benda-benda tersebut. Begitu juga dengan kita. Dengan kita terima dah Al-Quran mengatakan infak kamu, berjihad kamu, tapi kita sayang harta kita, takut harta kita habis. Itu tak terima sepenuhnya keimanan sebagaimana Allah ceritakan dalam ayat dia. Itu illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Maknanya sini tuan-tuan, kalau nak pergi syurga, tajuk asas yang kita kena ialah iman kita yang sempurna. Kita kena menerima dengan 100% sempurnanya keiman semua keenam-enam rukun iman kita. Macam nak terima? Nak terima kena belajar. Belajar daripada mana? Belajar daripada Al-Quran dan hadis. Jadi, waktu nak belajar, kita kena belajar tadabbur Al-Quran. Baru kita faham dan baru kita boleh terima benda tersebut. Iman sempurna tadi. Dan kalau kita percaya dengan Al-Quran, kita kena dengar semua kata-kata Allah dalam kitab Al-Quran dia. Mana mungkin kita mengatakan kita telah terima iman, sedangkan kita tak mengikuti semua arahan Allah dalam ayat-ayatnya. Ragu. Betul ke tak betul ada hari hisab? Bagaimana Allah nak timbang amalan kita? Tak glamour lah kalau kita pakai tudung rambut. Benda-benda ini bermain dalam fikiran kita. Kalau kita infak, habis harta kita, penat-penat bekerja, ini persoalan-persoalan yang nak menceritakan iman kita tidak menerima keimanan yang 100% sebagaimana Al-Quran ceritakan. Jadi masuk syurga, yang pertama syahadah mesti kena menyempurnakan iman. Yang kedua, wa'amilus solihat, dan beramal soleh. Beramal soleh. Apa dia amal soleh? Amal soleh ialah amal yang seperti mana amalan yang dibuat oleh Nabi. Bagaimana amalan-amalan Nabi yang diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih. Bagaimana amalan sahabat. Jadi, nak masuk syurga, tidak ada pilihan. Yang pertama, iman kena sempurna. Yang kedua, amalan kita hendaklah menepati amalan-amalan Nabi dan sahabat. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i kata, hebat sekali ayat surah Al-Asr dia kata. Dua ini surah cukup untuk menunaikan hak dia. Apa dia hak dia? Beriman dan hak dia beramal soleh. Maka dia pun tengok apa dia amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi, terus contohi. Sempena Maulid Rasul. Slogan Maulid Rasul sambut maulid sambut semua sekali, tapi amalan-amalan Nabi tak pernah buat pun. Beragak hulu kilir, beragak dah. Buat sana, buat majlis ni, tapi solat tinggal. Solat amalan-amalan Nabi, zikir pagi tinggal, zikir petang tinggal, nak tidur malam pun tinggal zikir. Sedangkan ini amalan-amalan Nabi. Mulut kita sayang Nabi, cinta Nabi, maka setiap tahun buat Maulid Rasul, sambut besar-besaran dengan berkemah, dengan bawa bunga mangga berbagai-bagai. Tetapi amalan-amalan Nabi semua ke laut. Itu bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Jadi bukan memenuhi tuntutan yang Allah nak ceritakan dalam surah Al-As, yakni wa'amilus soleh. Dalam amal soleh ini dua bentuk amalan, yakni ibadat. Dua bentuk ibadat. Ibadat kepada Allah dan ibadat kepada bentuk ibadat hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Kena jaga. Bagaimana jaga dia? Sebagaimana amalan Nabi. Bagaimana amalan Nabi? Jangan disebabkan kita sebagai manusia Allah murka dengan kita. Kena jaga. Bagaimana hubungan dengan Allah? Nak jaga hubungan dengan Allah, jangan menimbulkan kita ini menimbulkan kemurkaan Allah. Jadi bagaimana? Kena kenal Allah. Daripada mana nak kenal Allah? Nak kenal Allah daripada dia mau kenal dia dalam Al-Quran.
sabit lagi dengan baca Al-Quran, faham Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Apa yang Allah larang dalam kitab dia, kita pun segera tinggalkan. Apa yang Allah suruh dalam kitab dia, kita segera buat. Bila dalam tempoh kita, penghidupan kita ni, kadang-kadang kita terlanggar tiang contohnya, terlanggar, kadang-kadang kita tersasut buat maksiat juga. Bagaimana cara dia? Bila kita buat maksiat, segera kembali bertaubat kepada dia. Ini supaya Allah tidak murka dengan kita. Kita tak boleh elak, tuan-tuan, puan-puan, daripada tidak melakukan dosa. Tapi orang yang berilmu, orang yang sayang dengan Allah, orang yang nak menjadikan dia tidak menimbulkan kemurkaan Allah, bila dia buat sikit kesilapan, terus dia kembali kepada Allah. Yang ni melakukan taubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala dosa-dosa dia. Ini hubungan dengan Allah. Begitu juga bentuk hubungan yang kedua. Jangan jaga hubungan dengan Allah saja untuk hidup di dunia. Yang kedua, kita kena jaga hubungan sesama manusia. Maka kita kena memastikan kita ini jangan menjadi dosa kepada orang lain. Dengan Allah, kita jangan jadikan kita Allah murka. Dengan hubungan dengan manusia, kita jangan jadikan kita ini sebagai dosa kepada orang lain. Yang ni, kita hidup di dunia ini dalam hubungan sama manusia, kita kena menjadikan kita ini untuk manfaat kepada orang lain. Ini tujuan kehidupan amal soleh. Bagaimana Nabi-Nabi berhubung, bagaimana sahabat berhubung, yakni dia akan menggunakan diri dia itu untuk manfaat kepada orang lain. Sebagaimana lilin, dia sanggup membakar diri dia untuk menerangi orang lain. Dia terbakar, panah terbakar, sikit demi sikit. Tapi orang lain terang benderang. Itulah sebenarnya kehidupan manusia dengan manusia. Jangan sikit pun menyusahkan orang lain. Cuba sedaya upaya kita untuk mengembira orang lain dapat manfaat daripada kita itu. Wa amilus solihat. Dua perkara. Jadi inilah dua perkara yang kita perlu berusaha. Kalau kita benar-benar cinta kepada hari akhirat, kita benar-benar nak masuk syurga, maka terima arahan Allah ini, menggunakan masa kita, masa bagaimana kita menggunakan masa kita untuk beriman kepada Allah. Kita pun berikhtiar perkara-perkara tauhid, jangan syirik dengan Allah. Dan yang kedua, berikhtiar jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan sama manusia, yakni kita menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia-manusia yang lain. Jadi dua perkara aja. Setengah orang tafsir nak masuk syurga ada dalam surah Al-As ada 4 perkara. Dia kata kena beriman, kena beramal soleh, kena berpesan-pesan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kena selalu berpesan-pesan kepada hak kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Dia kata 4 faktor. Sebenarnya kalau kita hayati betul-betul dalam tafsir sekalipun, 2 saja. Beriman dengan sempurna, beramal soleh, membuat amalan-amalan soleh. Dalam perbuatan amal soleh ini, Allah nak huraikan lagi takut-takut kita lalai leka dalam beramal soleh. Jadi ayat watawasau bil haqq selalu berpesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran, ialah Allah takut-takut kita lalai leka dalam wa'amilus solihat. Dalam beramal soleh dipecahkan kepada 2. Takut-takut kita tak faham konsep amal soleh. Allah nak sayang betul, nak suruh kita duduk dalam syurga dia ni. Bagi Allah hurai dengan detail. Bagaimana hamba nak beramal soleh, maka hamba ingat, kalau kamu nak beramal soleh, yang pertama kamu kena buat ialah watawasau bil haqq. Kamu kena berpesan-pesan dengan kebenaran. Apa dia kebenaran? Kebenaran yang paling benar ialah Al-Quran. Pasal Quran merupakan kebenaran. Allah turunkan Al-Quran. Kenapa? Allah turunkan Al-Quran merupakan kebenaran daripada Al-Quran. Allah nak memperkenalkan dia, nak memperkenalkan zat dia, sifat dia, supaya kita takut dan taat dengan dia. Dia nak kenalkan diri dia supaya kita mentauhidkan dia, bukan mensyirikkan dia. Itu kebenaran. Yang kedua, Allah nak mengenalkan Rasul dia.
Maka amalan-amalan kita tiru Rasul dia tadi. Rasul dia buat amal untuk umat dia tiru. Dan yang ketiga, apa dia kebenaran? Hari akhirat pasti benar. Kita nak ke? Tak nak ke? Takut ke? Tak takut ke, tuan-tuan puan-puan yang mulia? Kita tidak ada pilihan, kena pergi ke hari akhirat. Suka ke tak suka ke, muda ke tua ke, mesti kita kena hadir ke hari akhirat untuk menemui Allah. Untuk menemui Allah. Dan bila sampai menemui Allah, Allah akan tanya kebenaran ini. Kamu dah faham semua ke dalam ayat-ayat aku dah? Batu dalam ini, supaya kita tidak lalaleka, tawasaw bil haq. Kebenaran ini apa dia? Apa dia kebenaran? Ialah belajar ayat Allah, faham ayat Allah, beramal dengan ayat Allah, dan menyebarkan ayat Allah, berpesan-pesan. Atas faktor berpesan-pesan ini, tuan-tuan puan, kadang-kadang kita tak memenuhi tuntutan. Kita kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita, kita rasa puas hati dengan amalan kita. Lebih baik sikit kita berpuas hati dengan amalan-amalan keluarga kita. Dua ni je kita ni. Orang lain, jiran, orang kampung, orang bandar, masyarakat lain, kita terlepas leka. Tak lepas. Ini ayat tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Yang ni suruh semua umat manusia memahami, beramal dengan kebenaran Al-Quran, baru menepati hak dia. Kalau kita beramal, buat kerja kebaikan untuk kita dan keluarga kita, tak lepas. Kita akan ditanya, apa jadi dengan kawan-kawan kamu sekampung kamu? Apa jadi dengan jiran-jiran kamu? Adakah kamu tawasaw bil haqq pada dia? Jadi, jangan kita menanggung risiko nak pergi ke hari akhirat, kita tidak beramal dengan ayat lalaleka kita, tawasaw bil haqq, menceritakan, selalu berpesan-pesan kepada kebenaran. Macam mana? Contohi Nabi. Nabi sanggup memperjuangkan diri dia, berperang, sahabat sanggup berperang. Kenapa? Kerana nak menyebarkan ayat-ayat Allah, supaya semua masyarakat dunia ini tahu apa ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah. Bukan untuk kepentingan dia. Nabi sanggup dinusta, sanggup didusta, sanggup dihina, sanggup dibuat berbagai-bagai keburukan. Begitu juga dengan sahabat. Untuk apa? Bukan untuk diri dia, bukan untuk keluarga dia, untuk manusia. Jadi, cek diri kita. Adakah kita telah menyempurnakan tawasaw bil haqq semasa hidup kita, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Sebab itu dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu ingat senang-senang nak masuk syurga aku, walamma ya'lamillahu alladhi jahidu. Ada kamu ingat kamu sedang masuk syurga aku tanpa di sisi aku kamu berjuang? Tengok tuan-tuan, mana kita berjuang untuk menolong kawan-kawan kita yang dalam tak nak mengaji Al-Quran, tak nak faham Al-Quran. Dah, mana perjuangan kita? Maka ini tuan-tuan puan, kita kena buat sesuatu untuk beriman dengan ayat ini, sama dengan arahan Allah tadi. Dah, di sisi Allah, kalau kita tidak ada sikap perjuangan, yakni sikap berusaha, berikhtiar, belajar dan mengajar, berat ni. Setiap orang kena ada belajar dan mengajar, baru layak masuk syurga Allah. Setiap orang kena menjadi alim. Tapi masyarakat memandang serong dengan perkara ini. Mengaji 3 bulan, mengaji 4 bulan, dia kata dia nak jadi ustaz. Bukan itu arahan. Tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Kalau tidak, kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi ini tuan-tuan puan, batu Imam Syafi'i kata memadai dengan ayat, berpesan-pesan dengan kebenaran, maka dia bertukar lumus. Bertukar lumus. Imam Syafi'i salah seorang imam yang khatam Al-Quran dengan memahami itu 1 hari 1 Al-Quran. Memang hebat, memang luar biasa. Banyak nukil pada kitab-kitab Imam Syafi'i, imam besar kita, 1 hari 1 Quran, hari biasa. Dalam bulan Ramadan, 1 hari
2 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana? Dia cair. Dia main. Sebagaimana kita baca surah Al-Fatihah lah. Langsung tak tertegak. Laju kita baca saja. Begitulah. Tapi pasal apa? Pasal kita hari-hari kita baca. Hari-hari kita beramal dengan dia. Maka itulah kepakaran, kehebatan Al-Quran. Tapi dah kita baca Al-Quran pun dah setahun sekali pun tak khatam. Mana mungkin kita boleh lancar Al-Quran. Maka tuan-tuan, puan-puan, maka untuk memenuhi tuntutan ini, maka kena ingat tawasaw bil haqq ini ialah perjuangan kita untuk menyebar ayat-ayat Allah supaya semua kawan-kawan diberitahu. Kalau tidak, kita akan ditanggungjawabkan, kenapa kamu tak tanya aku atas dunia. Kalau sekarang ini kita selesa dengan diri kita saja, rasa cukuplah aku pergi surau, aku balik surau. Nak lepas diri kita, tak lepas tuan-tuan puan-puan. Begitu dengan hanya cukup kita, keluarga kita, tak lepas tuan-tuan puan. Ada lagi benda yang paling besar sedang menunggu kita, yang kita lalai leka. Sebab tu Allah kata, wa tawasaw bil haqq, ialah kawan-kawan kita, kawan-kawan kampung kita. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kalau kita beramal, kita dan keluarga kita, orang tak marah dengan kita, orang tak benci dengan kita. Tapi pasal apa? Pasal syaitan suka. Syaitan suka dengan ahli ibadah ni. Pasal tak menjejaskan untuk menarik orang lain ke jalan kebaikan. Bila kita mula saja menyebar ayat-ayat Al-Quran, bila kita mula saja bertadbur ayat-ayat Al-Quran untuk orang lain, maka syaitan akan datang mengasut orang lain supaya benci dengan kita. Ini ujian. Ujian untuk mereka yang mengajar Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, masyarakat akan benci dengan dia. Pasal apa? Pasal itulah kerja syaitan. Syaitan tak nak orang lain memahami Al-Quran. Pasal kalau orang faham Al-Quran, orang akan beramal dengan Al-Quran, orang akan mentauhidkan Al-Quran, maka mereka tidak akan sesat lagi. Maka itulah kebenaran Al-Quran sebenarnya. Tetapi kalau kita hanya untuk diri kita saja, masyarakat akan puja kita. Oh, bagusnya si Polan-Polan, dia buat amal saja. Nampak tak? Orang selesa dengan kita. Tapi dengan Allah, kita akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Nabi, sebagaimana sahabat, sebagaimana ulama-ulama mutabar yang berdepan dengan berbagai-bagai masalah untuk meneruskan ayat wa tawasaw bil haqq. Nampak? Kena pesan itu. Tapi kadang-kadang bila kita mula nak bagi tahu orang benci dengan kita, orang marah kita, apa jadi kita? Kita pun feras, tak payahlah ceritalah. Dah. Kita tadabbur kelas ini sekali seminggu, rehatlah, buatlah sekali sebulan. Kita pun tertarik dengan nasihat tersebut. Maka itulah syaitan. Dia tak bagi kalau boleh nak rehat. Kurang kalau boleh, bagi kurang. Maka itulah benih-benih syaitan yang membisikkan, kurangkan ataupun jangan belajar benda macam ni. Jadi itulah kita akan stop. Kita akan kurangkan. Stop dan kurang inilah wa tawasaw bis sabr. Kita tak sabar. Kita terpengaruh. Kita terkesan dengan masyarakat. Kita tak meneruskan tawasaw bil haqq hingga mati. Maka dalam ayat ini, mereka yang nak masuk syurga kena berjuang, kena mengajak orang-orang lain, kena beramal, kena mencari ilmu sehingga berpesan-pesan, sehingga sabar hingga mati kita berjuang lagi. Istiqamah. Jadi dua perkara ini ayat tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazi najahadu wa ya'lamas sabirin. Di sisi Allah, orang yang sabar, orang yang meneruskan ilmu dia, orang yang meneruskan pengajian dia, orang yang meneruskan tabligh pada orang lain sehingga dia mati baru di stop, itulah baru orang yang boleh masuk syurga Allah. Jadi terjawab ayat yang Allah tegur kita, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu ingat senang-senang masuk syurga aku tanpa di sisi aku kamu berjuang untuk aku dan kamu sabar untuk aku, yakni kamu belajar menyebarkan ayat-ayat aku, berpesan kepada semua hamba-hamba aku yang lain sehingga kematian menjemput kamu, barulah kamu layak masuk syurga aku. Maka itu tuan-tuan, ayat ini amat-amat mengerikan.
Sebab itu ayat ini Allah nak huraikan tentang wa amilus solihat, takut kita lalai leka dengan dua perkara yang sering manusia buat. Manusia alpa, manusia ghaflah dengan dua perkara ini. Malah kita marah lagi kalau Jumaah tabligh datang jumpa kita, dia baca ayat-ayat Allah, dia cerita berhadis, kita mula marah dengan dia. Marah itulah syaitan. Banyak kita ni anti dengan orang yang nak bercakap dengan ayat-ayat Allah, nak bercakap dengan hadis-hadis Rasulullah, kita anti. Kita katalah tak sesuai cakap di majlis ini. Itu rekaan kita. Itu rekaan kita. Sebab itu, kalau imam-imam muktabar, kalau bercakap tak datang manfaat, baik kamu diam. Nak bercakap, cakap benda yang bermanfaat. Kenapa? Supaya Allah jadi kamu itu bermanfaat kepada orang lain. Jangan jadikan kamu itu untuk menjadi dosa kepada orang lain. Ini masalah. Jadi itulah, maka yang utama sekali, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita kena pegang betul-betul, takut-takut kita lalai leka. Maknanya sepanjang usia kita, sepanjang sisa-sisa kehidupan kita ini, kita tidak ada pilihan. Di samping kita untuk memberi faedah kepada orang lain, dan kerja yang paling senang berpesan-pesan kepada kebenaran. Dan kebenaran yang paling utama ialah kebenaran kitab-kitab Allah. Jadi belajar sikit, cerita sikit. Macam malam ini kita belajar surah Al-As 3 ayat saja. Esok cerita kepada kawan-kawan kita, Masya Allah, saya terpegun dengan tadabbur surah Al-As, di mana pengajaran dia, ibrah dia terlalu besar, di mana kalau kita betul-betul pegang dengan dia, beramal dengan dia, insya-Allah kita boleh masuk syurga Allah. Pasal Allah buat surah Al-As untuk kita bagaimana cara nak pergi kepada syurga dia. Maka itu kita dua pengajian utama cerita kawan kita. Yang pertama, kita kena menyampaikan kepada kawan-kawan kita, sekurang-kurangnya ajak kawan-kawan kita duduk dalam majlis ilmu. Untuk orang yang tak faham apa, marilah malam ini datang majlis ilmu. Tapi selepas Covid lah, dah tempoh Covid kita tak mampu buat, pasal kita ikut SOP pemerintah, kita kena ikut. Selepas insya-Allah, bila dah selepas ini, kita mengajak kawan-kawan kita yang sebelum ini memandang sinis, sebelum ini tak yakin dengan ilmu Al-Quran, ajak dia, pasal ajakan itulah yang sebenarnya itu perjuangan. Itu perjuangan. Selalu orang tak suka ke, orang suka ke, itulah perjuangan. Kita kena buat sehingga orang benci dengan kita, barulah di sisi Allah ada perjuangan. Kita meneruskan, sambut setiap ujian yang datang, kita berjuang. Maka ketika itulah barulah perjuangan yang sebenarnya. Kalau kita takut dengan orang, malu dengan orang, di sisi Allah itu bukan perjuangan. Pasal apa? Pasal kita stop. Mula bercakap sehari, orang dah gelak kita, orang tuduh kita berbagai-bagai, maka kita stop, maka kita tak capai maksud watawasau bis sabr. Maka atas faktor inilah yang Imam besar kita, Imam Syafi'i mengatakan kalau ditakdirkan Allah tak turunkan surah-surah lain sebanyak 113 surah, bagi dia dah ada hak-hak untuk dia kembali menemui Allah dengan beramal dan mengikuti semua arahan-arahan Allah. Dalam 4 arahan dia, walaupun 2 arahan, tapi 2 arahan lagi takut-takut lupa, maka kita kesimpulan 4 arahan dalam surah Al-As. Maka insya-Allah terjawab persoalan-persoalan untuk kita pergi ke syurga Allah. InsyaAllah Allah pilih kita beramal dengan ayat-ayat malam ini, beramal dengan ayat Al-As, maka kita beramal dengan Allah dengan sempurna, beriman dan beramal soleh. Dan perkara yang paling penting adalah amal soleh kita. Di samping bentuk-bentuk amalan kita mengikut bentuk-bentuk amalan Nabi, dan yang kita lalai leka ialah tawasau bil haqqi tawasau bis sabr, yang kita nak jaga orang lain juga, nak heret orang lain juga pergi ke syurga, supaya sekurang-kurangnya kita bermanfaat daripada perkara-perkara tersebut. Walaupun orang lain benci, walaupun orang lain tak suka, tapi keimanan kita bertambah, perjuangan kita bertambah. Seumpama yang sering saya ceritakan, andaikan kita ini sebagaimana pisau
kawan kita sebagaimana batu pengasah. Jadi setiap kali kita cerita kawan kita itu ibarat kita mengasah pisau kita. Maka insya-Allah pisau kita semakin hari semakin tajam, semakin hari semakin tajam. Itu tujuan dia, untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan perjuangan kita, barulah memenuhi tuntutan untuk pergi ke syurga Allah. Wallahu taala alam. Jadi kita akhirilah ringkas, tazkirah ringkas surah Al-Asri. Semoga Allah memberi keampunan, Allah memahamkan kita kepada semua ibrah daripada ayat tadi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.